Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama live daripada Global Ihsan, yang mana kita ada bersiaran pada malam ini di website daripada Facebook Global Ihsan. Page saya juga telah mengongsikan live ini bersama. Dan juga kita bersama dengan sahabat-sahabat daripada Zoom, dan juga Alhamdulillah kita ada ramai juga sahabat-sahabat yang hadir bersama-sama pada malam ini melalui Instagram. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana malam ini kita sambung lagi kisah daripada siri baru yang baru sahaja bermula pada minggu lepas, berkenaan dengan kisah para Nabi dan Rasul. Sebelum itu kita telah menghabiskan siri pengajian sirah An-Nabawiyah kita yang telah berlangsung beberapa bulan lamanya, dan Alhamdulillah kita sambung lagi bagi siri sirah para Anbiya dan juga Rasul. Pada minggu yang lepas kita telah berbincang tentang beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan Anbiya atau dengan para rasul ini. Banyak sebenarnya yang telah kita kongsikan bersama pada siri live yang lepas, tentang para nabi dan juga para rasul, yang mana kalau kita perhatikan banyak sebenarnya manfaat yang kita boleh ambil daripada perbahasan siri mukaddimah yang lepas, kerana penting untuk nak kita masuk kepada sesuatu perbahasan, kita kena masuk melalui pintunya, dan pintu itu adalah kita kata sebagai muqaddimah. Jadi itu sangat penting dalam apa sahaja yang kita bincangkan, ilmu yang kita akan bincangkan secara bersama. Dan pada siri yang lepas kita telah bincang tentang ta'rif Nabi, definisi Nabi, apa perbezaan Nabi dan juga Rasul. Kemudian kita telah menyebut tentang kepentingan beriman dengan para Anbiya dan Rasul yang merupakan usulul iman. Kemudian juga kita telah bahaskan tentang para Nabi yang belum ataupun tidak dikisahkan kepada kita. Kita juga telah berbincang tentang aspek siapakah para Nabi yang diperkhilafkan, sama ada mereka ini Nabi ataupun tidak. Jadi itu semua sangat penting, mukaddimah yang kita bincangkan untuk kita sambung lagi insya-Allah pada hari ini dengan perbincangan yang seterusnya, iaitu berkaitan sedikit mukaddimah sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam alaihi assalam. Baik. Kemudian insya-Allah aspek para nabi dan rasul ini sebenarnya adalah rukun iman yang penting, yang penting untuk nak kita faham. Rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada para rasul yang diutuskan dari sekalian manusia. Sebahagian nama mereka kita tahu berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, dan sebahagian lain pula kita boleh dapati daripada sumber-sumber yang lain seperti penceritaan Israiliyat. Kita tak sentuh lagi tentang siapakah Rasul yang pertama diutuskan, sebab kita nak masuk kepada Nabi Adam AS. Di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapakah Rasul yang pertama diutuskan. Kita tidak berbincang tentang Nabi, tetapi di sana wujud khilaf. Adakah Nabi Adam adalah seorang Rasul ataupun Nabi Adam hanyalah seorang Nabi? Sebahagian daripada para ulama rahimahullah berpandangan bahawa Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul yang terawal,
berdasarkan kepada firman Allah Azza wa Jal, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Allah kata sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi yang diutuskan selepasnya. Yang bermaksud dalam ayat ini Allah menyebut wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak menyebut sebagaimana telah kami wahyukan kepada Adam. Kemudian dalam suratul Hadid Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab." Allah kata sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim serta kami telah jadikan pada keturunan kedua-dua mereka mendapat kenabian dan menerima kitab. Jadi persoalannya, mengapakah Rasul yang terawal bukan Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam, ini kita kena faham atas definisi perbezaan di antara Nabi dan Rasul yang telah kita bincangkan pada siri minggu yang lepas. Mengapakah Rasul yang terawal bukan Nabi Adam alaihi salam? Kerana pada ketika itu manusia masih lagi sangat sikit. Zaman Nabi Adam, siapa yang ada? Anak-anaknya, zuriatnya, kaum keluarganya. Nabi Adam manusia yang pertama. Jadi manusia, kita kata kelompok manusia itu masih lagi sangat sikit. Yang terdiri daripada keluarga, yang mana mereka ini semua belum lagi berselisih dalam aspek tauhid. Kemudian apabila keturunan Nabi Adam ni semakin ramai bergenerasi sebab ramailah masa tu yang lahir daripada Nabi Adam alaihi salam, dan mereka ini manusia ni bila makin ramai mereka sudah mula melupakan ajaran Allah Azza wa Jal, barulah diutuskan para rasul alaihi salam. Allah kata dalam Quran, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Allah kata pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu, mengikut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah utuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar. Dan Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab-kitab suci yang benar untuk memutuskan mengenai apa yang manusia perselisihkan itu. Dalam sebuah hadis berkaitan dengan syafaat di akhirat, selepas manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam, masa tu manusia ni dekat padang mahsyar ni semua akan mencari sesiapa yang boleh berikan syafaat. Jadi apa yang manusia buat, dia orang akan pergi kepada para nabi ni nak minta tolong, selamatkan. Jadi yang pertama sekali mereka datangi adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Dalam hadis riwayat Bukhari, bila mana manusia ini datang merayu kepada Nabi Nuh, apa katanya? Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, kamulah rasul yang terawal yang diutuskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Yang menunjukkan bahawa lafaz ini menunjukkan bahawa awal rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kita faham, Nabi Adam bila diturunkan di bumi ini, asalnya adalah untuk diri dia, untuk nak anak-anak dia, tarbiyah anak-anak dia, yes. Tetapi masa tu belum lagi dia diutuskan dengan tujuan untuk menyeru para manusia ini semua. Seperti mana Nabi Nuh yang bila dilantik sebagai Rasul, dia kena deal with the people surrounding him. Jadi Nabi Nuh alaihi salam merupakan Rasul pertama yang diutuskan kepada kaumnya selepas berlaku syirik. Manakala kerasulan Nabi Adam alaihi salam hanyalah untuk dirinya sendiri
dan juga ahli keluarganya sebelum berlakunya syirik. Itu perbahasan para ulama lah dalam nak menentukan siapakah Rasul yang pertama, adakah Nabi Adam ataupun Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi kita walaupun atas pandangan yang mengatakan bahawa awal Rasul yang terawal itu Nabi Nuh alaihi salam, tidak bererti mereka mengingkari kenabian Nabi Adam alaihi salam. Kita bincangkan benda ni mengikut definisi. Kita telah sebutkan definisi perbezaan di antara Nabi dan Rasul pada siri yang lepas. Kemudian antara aspek yang kita boleh bincangkan juga di dalam para Rasul dan Nabi ini, Rasul yang termulia daripada kalangan para Rasul adalah Ulul Azm. Ulul Azm yang paling berat ujiannya. Yang mana nama mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran Suratul Ahzab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa." Dan ingatlah ketika kami mengambil daripada para nabi perjanjian setia mereka, dan khasnya daripada engkau sendiri wahai Muhammad, dan daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Itu nabi yang paling mulia sekali adalah Nabi ataupun Rasul Ulul Azm yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan of course daripada kalangan Ulul Azm tersebut, yang paling mulia daripada kalangan mereka iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sendiri, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah penghulu anak-anak Adam, iaitu penghulu manusia. Hadis riwayat Muslim. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pernah ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj di langit ketujuh, yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seorang rasul yang digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Jundub dalam Quran surah An-Nisa, Allah kata wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah yang telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih kesayangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil diriku sebagai kekasih kesayangan sebagaimana dia telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih kesayangan. Jadi itulah yang kita kata beberapa aspek yang berkaitan dengan kenabian yang kita boleh jadikan dia sebagai satu introduction bersama dengan kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama sekali, iaitu Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi assalam. Permulaannya kita akan bercerita secara umum tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian kita akan menyentuh tentang lebih khusus lagi perbahasannya berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah tersebut. Setelah Allah Azza wa Jal menciptakan bumi dengan gunung-ganangnya, laut-lautannya, tumbuhan-tumbuhan, selepas Allah menciptakan langit, Allah menciptakan alam semesta, selepas Allah menciptakan para malaikat, iaitu sejenis makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka sampailah waktunya untuk Allah Azza wa Jal menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi ini, yang dapat menikmati, kita kata dapat menikmati ciptaan Allah bumi ini, menggunakan kekayaan yang telah Allah ciptakan di bumi ini, yang akan diuji. Para malaikat ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla untuk nak menciptakan makhluk lain, mereka bimbang. Kalau keinginan ataupun kehendak Allah untuk nak menciptakan makhluk yang lain itu
disebabkan kecuaian ataupun kelalaian para malaikat di dalam mematuhi ataupun menjalankan tugas ataupun perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi para malaikat dia kata ke Allah, wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk yang lain selain daripada kami? Padahal kami selalu bertasbih, kami selalu bertahmid, kami selalu melakukan ibadah mengagungkan nama-Mu tanpa henti. Sedangkan makhluk yang Tuhan ini akan ciptakan, yang akan diturunkan ke bumi ini, mereka akan saling berperang, saling akan bertengkar di antara satu sama lain, yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman untuk nak menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Allah kata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam di atas bumi ini, dan aku telah menciptakannya, meniupkan roh kepadanya. Maka bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru ini sebagai penghormatan, bukannya sebagai sujud ibadah. Sebab Allah memang melaranglah untuk perbuatan kita sujud kepada makhluknya. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Azza wa Jal daripada segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Dan setelah disempurnakan bentuknya ini, maka ditiupkan ruh ciptaan ini di dalam Adam alaihi salam, maka berdirilah ia tegak sebagai manusia yang sempurna. Iblis laknatullahi alaih membangkang dan tak mau nak patuhi perintah Allah ni. Macam mana para malaikat yang lain? Malaikat yang lain segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan sesuai apa yang telah Allah perintahkan. Tetapi Iblis tak boleh nak terima. So dia merasakan bahawa diri dia lebih mulia, dia lebih utama, lebih agung daripada Adam, sebab dia diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Kebanggaan dengan asal usul inilah menjadikan dia sebagai sombong, dan dia rasa dia tak layak untuk nak sujud menghormati Nabi Adam AS sebagaimana para malaikat yang lain. Ini satu faedah yang kita boleh ambil iktibar. Dosa yang pertama adalah kerana sombong. Bila kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain, bila kita rasa macam kita lebih tinggi daripada orang lain, kerana tak kiralah apa faktor sekalipun, kerana keturunan ke, kerana bangsa ke, kerana harta, kerana pangkat, kerana rupa, kerana apa sekalipun, angkuh ataupun sombong adalah dosa yang sangat bahaya. Ingat, dosa ini telah membuatkan Iblis menjadi kufur selama-lamanya. Allah tanya kepada Iblis, kenapa engkau tak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Adakah engkau menganggap dirimu lebih besar dan lebih agung? Iblis menjawab, aku lebih mulia dan lebih hebat daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api dan dia pula daripada tanah lumpur. So kerana kesombongan inilah Allah telah mengeluarkan Iblis daripada barisan malaikat menjadi satu makhluk yang terkutuk dan terlaknat, yang dengan kesombongan itu Iblis berterusan mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis kemudian dengan sangat-sangat sombong diterima hukuman Allah itu, dan dia minta lagi Allah supaya bagi dia umur yang panjang sampai hari kiamat nanti, supaya dia boleh menyesatkan zuriat keturunan makhluk Allah Adam alaihi salam ini. Allah kata okey, Allah perkenankan. Iblis diberikan usia yang panjang, ditangguhkan usianya sampailah nanti hari kiamat kelak. Dan Iblis ni setelah diterima jaminan daripada Allah yang dia akan diberi usia umur yang panjang, dia tak berterima kasih, dia tak bersyukur, tapi dia kata dia berazam dan berjanji dia akan menyesatkan Adam dan zuriat keturunan dia lah.
sebab dia menganggap bahawa Adam telah menyebabkan dia dikeluarkan daripada syurga. Dia seolah-olah dia rasa macam dia telah terpencil daripada para malaikat. Jadi dia kata dia akan make sure zuriat keturunan Adam ini semua sama nasib dengan dia. So Allah pun kata kepada Iblis, pergilah engkau bersama dengan pengikut-pengikut engkau yang semuanya menjadi isi neraka Jahannam, menjadi bahan api neraka. Engkau tidak akan berdaya untuk nak menyesatkan hamba-hamba aku yang telah beriman kepada aku dengan sepenuh hatinya, ataupun orang yang memiliki akidah kepercayaan, keimanan yang teguh, walaupun engkau menggunakan segala keupayaan dan kepandaianmu untuk nak menghasut. Dan kemudian ketika Allah suruh para malaikat ni untuk nak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah tahu kemusykilan para malaikat. Dan Allah nak menghilangkan tanggapan para malaikat terhadap Adam, dan Allah nak yakinkan tentang kebenaran hikmahnya yang akan menjadikan Adam alaihissalam sebagai makhluk yang menguasai bumi. Maka Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda. Ini nanti ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita ceritakan secara general dulu. Allah ajarkan kepada Adam ni nama-nama pelbagai benda yang ada di alam semesta ni. Dan kemudian Adam sebut benda itu satu-satu di depan malaikat. Sebab Allah nak bagi tahu kalau malaikat merasakan mereka ini pandai, ini punya makhluk lebih pandai. Malaikat pun tak terdaya nak memenuhi cabaran Allah untuk nak menyebut nama-nama banyak benda-benda yang berada di hadapan mereka. Mereka tahu bahawa mereka tak mampu. Sampai malaikat kata, Maha suci engkau sesungguhnya. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu apapun kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ada kisah dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Adam pula telah diperintahkan untuk nak sebutkan satu-satu nama benda tu. Dan Adam pun sebut satu persatu di hadapan para malaikat. Kemudian Allah pun kata kepada malaikat, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu zahirkan dan juga apa yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi Adam alaihissalam setelah itu diberikan tempat oleh Allah Azza wa Jalla di syurga dan diciptakan seorang wanita yang dikenali sebagai Hawa untuk menjadi teman hidupnya, mendampinginya, isterinya, menghilangkan rasa sepinya, untuk nak melengkapkan fitrahnya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa Hawa ini diciptakan daripada salah satu daripada rusuk Adam alaihissalam. Dan bila mana Nabi Adam ni terjaga daripada tidur dan melihat Hawa ini berada di samping dia pun ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Nabi Adam jawab, seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah Allah ilhamkan kepada Nabi Adam. Bila ditanya oleh para malaikat, Adam terus mengatakan dia Hawa. Malaikat tanya, untuk apa Allah ciptakan makhluk ni? Adam kata, untuk mendampingi aku, memberi kebahagiaan kepadaku, mengisi keperluan hidupku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun kata, tinggallah engkau bersama dengan isterimu ini di syurga dan rasakanlah nikmat yang berlimpah ruah di dalamnya, dan rasailah buah-buahan yang ada di dalam syurga ini sepuas hatimu. Kamu tidak akan merasai lapar, dahaga ataupun letih bila mana berada dalam syurga ini. Tetapi ada satu pohon yang aku ingatkan kepada kamu untuk kamu tidak mendekatinya, kerana dia akan menyebabkan kamu termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Dan ingat bahawa di sana ada iblis sebagai musuhmu, sebagai musuh isteri kamu, yang akan berusaha memujuk kamu dan mengheret kamu
keluar daripada syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Jadi Iblis pun mula bereaksi dan mula nak beraksi. Dari syurga, bila kita pun tahu yang Iblis ni sangat hasad dan dengki terhadap Adam AS yang telah disingkirkan daripada singgah sananya, maka Iblis pun menunjukkan rancangan penyesatannya terhadap Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga dengan penuh aman, damai dan bahagia. So, Iblis ni hasut Nabi Adam. Kata dia adalah kawan dia nak bagi nasihat, dia nak mengajar itu dan ini. Dia ajar macam seolah-olah macam mana nak bahagia. So dia cakap selus-selus sampailah dia bisik kata, dekat sana ada satu buah. Yang mana buah ni ada manfaat itu dan ini yang akan menyebabkan dia mendapat satu kelebihan lah. Dan dia tunjukkan kepada buah pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk Adam untuk nak dekati. Dan akhirnya Nabi Adam pun termakan dan isteri termakan dengan hasutan Iblis tersebut dan mereka memakan buah yang telah dilarang oleh Allah tu. Allah pun bagi tahu, bukankah aku telah mencegah kamu daripada mendekati pohon itu? Bukankah aku telah melarang kamu daripada makan buah itu? Bukankah aku telah ingatkan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata? Dan bila Adam dan Hawa didengar firman Allah tu, dia pun dah tersedar. Oh, rupanya mereka telah terlanggar perintah Allah dan telah melakukan satu kesalahan yang besar. Dan mereka mula menyesal, kata, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami telah melanggar perintah-Mu, kerana termakan dengan pujukan iblis, ampunkanlah dosa kami, kerana nescaya kami akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Jadi Adam pun diturunkan ke bumi, Allah terima taubat Adam dan Hawa, tetapi Allah telah hukum mereka untuk dikeluarkan daripada syurga, dan sebenarnya Allah telah tentukan sesuatu itu menurut takdirnya. Maka Allah kata kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu ke bumi, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, tetapi tinggal dan hiduplah sampailah kepada waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi dan hidup dengan cara hidup yang baru, yang berlainan daripada hidup di syurga yang pernah dialami oleh mereka sebelum ini. Mereka menempuh hidup di bumi ini, ada susahnya, ada senangnya, ada laparnya, ada kenyangnya. Dan Allah telah menurunkan umat manusia yang beraneka ragam lah sifat dan tabiatnya. Berbeza-beza warna kulit, berbeza-beza tahap kecerdasan. Dan akhirnya manusia ini menjadi kelompok, menjadi suku-suku, bangsa-bangsa, berpuak-puak, yang akan saling bermusuhan, saling berbunuhan, saling menganiayai. Sehinggalah sampai ke waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul yang nak membimbing hamba-hamba Allah ini ke jalan yang lurus, supaya manusia ini saling berkasih sayang di antara satu sama lain, supaya manusia ini boleh berjalan menuju ke arah redha Allah, mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kisah Nabi Adam AS ini ada diceritakan di dalam Al-Quran AS. Umpamanya dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Allah nak ciptakan, Allah bagi tahu pada malaikat yang Allah nak ciptakan Adam.
Dan kemudian malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Bukanlah sebagai satu pertanyaan yang membangkang ataupun mengingkari, tetapi lebih kepada berbentuk soalan, question. Bukankah di bumi ini akan ada orang yang membuat kerosakan padanya ataupun pertumpahan darah? Jadi dalam ayat ini sebahagian daripada ahli tafsir menyebut bahawa ada malaikat yang mana malaikat bertanya kepada ini kerana mereka telah tahu tentang apa yang berlaku sebelum itu, iaitu sebelum Adam dicipta ada makhluk yang lain yang telah mendiami bumi, yang telah melakukan kerosakan dan pertumpahan darah. Ada some ulama kata daripada kalangan jin, ada kata daripada kalangan haiwan. Benda ni ada disebutkan oleh some ulama seperti Qatadah. Even ada satu asar daripada Abdullah bin Umar, 2000 tahun sebelum penciptaan Adam, bangsa jin telah menumpahkan darah. Kemudian Allah utuskan ada pasukan daripada malaikat kepada mereka, dan malaikat telah mengusir mereka sampailah mereka ini terusir di pulau-pulau yang dikelilingi oleh hutan. Ada juga pandangan mufassirin yang mengatakan bahawa para malaikat mengatakan sesuatu hal yang mereka telah terlihat di dalam lauh mahfuz. Maksudnya, bukan kerana apa yang telah berlaku sebelum ini, tetapi apa yang akan berlaku berdasarkan kepada catatan di lauh mahfuz. Ada juga certain pandangan ulama yang kata benda ini diberitakan oleh Harut dan Marut. Ini ada asar yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim. Dan ada juga pandangan mufassirin yang kata bahawa para malaikat, dia tahu biasanya makhluk yang ada di bumi biasanya adalah bersifat demikian. Yang ini satu persoalan yang mungkin kita akan tertanya-tanya, siapakah makhluk, kalaulah seandainya ada makhluk di bumi yang melakukan kerosakan, adakah mereka daripada kalangan jin? Adakah mereka daripada kalangan dinosaur? Adakah mereka daripada kalangan makhluk lain yang kita tak tahu? Dalam hal ini cukup untuk kita mengatakan wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu. Walaupun di sana ada kata penemuan fosil dinosaur yang dikatakan sudah jutaan tahun, yang mana jutaan tahun ni lama sebelum zaman manusia hidup lagi, sebelum Nabi Adam AS. Kita pun wallahu ta'ala alam, adakah penemuan tersebut, pembuktian saintifik tersebut betul ataupun tidak, or not. Tapi kita tak bolehlah pandai-pandai nak tetapkan itu ataupun ini, kita tak tahu. Cuma ada satu persoalan yang mungkin ada sahabat-sahabat kat sini yang tahu. Ada satu persoalan yang saya juga sering tertanya-tanya. Now, apa yang kita belajar dalam sejarah, kita kata, oh, manusia ni dulu asalnya daripada satu makhluk yang kita kata nampak macam stupid lah. Kan, manusia yang tidak bertamadun. Okay? Kita kata, oh, manusia berpindah daripada zaman pelio ni lah, zaman nomad lah, zaman itu, zaman batu, zaman besi, zaman ini. Yang mana manusia dulu nampak tak cerdik sungguh. Tetapi kemudian ni berkembang menjadi satu makhluk yang bijak. But apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Adam AS ni, Nabi Adam is a very smart guy. Kita tahu bahawa Allah kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah ajar kepada Adam, maksudnya Allah menguliakan kepandaian kepada Nabi Adam AS dan diturunkan ke bumi ini dengan menjadi seorang manusia yang smart. Seorang manusia yang bijak. Bukannya seorang manusia yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak berpakaian. Dan kalau kita tengok kebiasaan fitrah bangsa manusia ni, daripada generasi yang awal sampai ke generasi yang kemudian, manusia akan semakin berkembang.
Maksudnya bukanlah daripada yang pandai jadi tak pandai, tapi yang di manusia akan menjadi semakin pandai. Teknologinya juga akan semakin berkembang. Even kalau kita tengok pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang lebih kurang 10 generation after Nabi Adam alaihi salam, masa tu manusia dah ramai. Dan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam kita tengok macam mana pandainya Nabi Nuh alaihi salam mengukir bahtera. Alone dia boleh buat satu bahtera. Subhanallah. Dan kita tengok kaum-kaumnya juga telah diceritakan mempunyai kepandaian yang hebat dalam pertanian, di dalam perairan. They got that technologies. Manusia masa tu taklah terlampau ramai. Kalau kita consider is only 10 generation after Nabi Adam alaihissalam. Jadi, untuk nak mempukalkan kesemua manusia ni, generasi dia adalah generasi yang tak pandai ni, saya rasa itu ada something yang tak tepat. Kalau kita nak kata ada sebahagian, maybe, tetapi apa yang kita dihidangkan dan disaji bila mana kita belajar sejarah manusia ni, dia nak menunjukkan begitu. Revolusi manusia ini daripada satu bangsa yang tak cerdik, kita tengok yang serabut, duduk dalam batu, duduk dalam gua yang tak mengerti apa-apa. Itu mungkin ada setengah kelompok yang mungkin kita kata terdampar, yang mungkin terpisah, yang sesat yang mana-mana. Mungkin ada sebahagian begitu. Tetapi umumnya generasi manusia ni bukan generasi yang turun-turun ni macam beruk, yang tak erti apa, hidup dalam keadaan yang tak erti apa. Tak, manusia ada knowledge daripada awal dulu. Bila diceritakan tentang kisah-kisah kaum-kaum, Nabi Hud, kaum Thamud, kaum Ad, yang mana zaman mereka ini not so long after Nabi Adam alaihissalam. Tetapi teknologi, kepandaian yang mereka ada itu sudah menunjukkan manusia telah mencapai satu tahap kemajuan yang hebat pada zaman tu. Jadi how kita nak hukum manusia ini berubah satu revolusi yang secara umumnya kata daripada zaman-zaman batu, zaman-zaman ni, itu something yang kita boleh question balik. So tak semualah apa yang disajikan kepada kita daripada benda-benda saintifik ini boleh kita terima bulat-bulat. Dan kemudian bila kita temu makhluk-makhluk yang katanya ada daripada zaman dinosaur, kalau kita tengok lah, fosil-fosil ni semua jutaan tahun lah kan. Kata mereka lah, kalau betul apa yang mereka perkatakan daripada karbon-karbon yang mereka uji ni semua, it definitely before human being lah. Cuma kita tak boleh nak sabitkan kata bahawa mereka lah makhluk yang dimaksudkan oleh malaikat. Sesungguhnya mereka berada di dalam mereka ini ada di bumi. Dan lagi satu ada satu claim lah yang bagi tahu bahawa manusia ni telah wujud. Contohlah, kalau betul ada pembuktian yang saintifik nak kata ada satu kaum yang pelik-pelik ni, dan yang rupa dia pun nampak macam aneh ni. Ada, kita tengok di muzium-muzium zaman dulu kala. Adakah mereka ini satu betul wujud memang ada makhluk macam ini, ataupun mereka ini makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam? Itu satu question. Tapi kalau kata tuan-tuan perempuan tanya saya tentang ni, saya tak tahulah. Ini semua termasuk dalam benda yang tidak diberitakan oleh Allah kepada kita. Apa yang Allah ceritakan kepada kita, our race, our kind start from Adam alaihissalam. Itu yang Allah ceritakan kepada kita. What happened before him? We don't know. We truly don't know. Dan we not supposed to make it satu confirmation yang nak berteori itu dan ini. Itu tak ada kaitan dengan kita.
Kemudian Allah kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila para malaikat sebelum tu dia kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, mengapa engkau ciptakan Adam sedangkan kami ini selalu bertasbih, selalu memuji engkau, menyucikan. We done our job. Dengan sempurna, kami beribadah kepada engkau, kami menjalankan perintah engkau dengan sempurna. Why you have to create other kind, other creature? Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you don't know. Aku tahu ada maslahat di sebalik penciptaan manusia ini yang kamu tak tahu. Antara hikmah dan maslahatnya ada di kalangan mereka para nabi dan rasul, para siddiq, para syuhada, para salihin. Yang mana mereka yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman ni, mereka ni boleh jadi lebih baik daripada kamu, wahai malaikat. Mana yang lebih baik? Malaikat yang mana creature dia, sifat dia memang diciptakan never akan mengingkari Allah. Allah kata dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tidak akan sesekali mengingkari perintah Allah dan tidak akan sesekali akan mengingkari apa yang diperintahkan. Tetapi manusia Allah kurniakan akal, nafsu, syahwat yang membuatkan manusia ni ada option yang boleh pilih A or B, right or wrong, hak batil. Dan manusia ni Allah kurniakan syahwat yang sentiasa akan menarik dia ke arah benda-benda yang kata ke arah iblis. Tetapi sekiranya mereka berjaya melawan perkara tersebut, berjaya menempuhi ujian Allah dengan keimanan kepada Allah yang tinggi, which one better? Para mukminun ataupun para malaikat? Definitely para mukminun. Dan sudah pasti para nabi, para rasul ini semua lebih mulia daripada para malaikat. Dan salah satunya Allah sentuh tentang kemuliaan manusia ni, Allah kurniakan kepada mereka ilmu. Jadi Allah buktikan kepada malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda keseluruhannya. Khilaf mufassirun dalam nak mengatakan apakah nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ini. Ibnu Abbas kata nama-nama haiwan, nama-nama tanah, nama-nama jenis daratan, lautan, gunung, keldai, semua-semua. Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas, dia kata Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam nama catatan amalan, takdir dan sebagainya. Allah ajarkan juga nama binatang, nama burung dan segala sesuatu. Sebahagian ulama macam Sa'id bin Jubair, Qatadah juga mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama para malaikat. Ada juga pandangan macam Abdul Rahman bin Zaid yang dia kata bahawa Allah ajar kepada Nabi Adam nama-nama anak keturunannya. Maksudnya nama-nama kita ni semua. Tetapi pandangan yang terpilih sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Kathir rahmatullahi alaih, Allah ajar kepada Nabi Adam alaihi salam segala nama-nama zat, nama-nama perbuatan yang kecil ataupun yang besar. Dalam hal ni, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih dan Imam Muslim, dia ada riwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan pada hari kiamat dan berkata, sekiranya ada orang yang meminta syafaat kepada Allah untuk kami, dan mereka pun datang kepada Nabi Adam dan dia kata, engkau adalah bapa segala manusia. Allah telah menciptakan kamu dan Allah telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada kamu. Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Segala sesuatu. Maka ketika Allah menciptakan Adam,
malaikat pun kata, Tuhan kami tidak akan menciptakan makhluk melainkan kami lebih mengetahui daripadanya. Malaikat merasakan bahawa mereka lebih tahu daripada makhluk yang akan diciptakan, maka Allah uji malaikat dalam hal tersebut. Allah kata, wa'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Okey, kalau betul apa yang kamu rasakan, jangkaan kamu, if you feel you are more better than him, you are more knowledgeable than him, maka sekiranya betul, bagi tahu aku apa benda-benda ni semua. Malaikat tak tahu. Malaikat kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada engkau, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, sebab tak mungkin ada siapa pun yang mampu menguasai ilmu Allah ini tanpa pengajaran daripada Allah. Tak mungkin. Nahi. Enggak mungkin. Maka Allah kata kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, beritahu kepada mereka nama-nama benda ini. Qulna ya qalu, Allah kata beritahu kepada manusia nama-nama semua ini. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tahu, bagi tahu wahai Adam dengan ilmu yang telah aku ajarkan kepada kamu. So ini satu bentuk pemuliaan yang sangat besar daripada Allah kepada Nabi Adam AS ketika Allah ciptakan Adam. Dalam suratul Hijr Allah kata, bila Allah telah sempurnakan kejadian Allah tu tiupkan ke dalam Adam AS ruh ciptaan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian kalau kita tengok Iblis laknatullahi alaih, dia cuba untuk nak membuat satu analogi. So dia kata, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku diciptakan daripada api, it should be better, lebih kuat, lebih stronger. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah menciptakan Adam itu daripada tanah, yang tempat dipijak ni. Aku lebih mulia daripada dia. Ya, itu satu kesalahan Iblis. Bila mana dia takabur dan sombong kepada Allah Azza wa Jal, sehinggalah macam mana kita kisahkan tadi, bahawa mereka ini telah dihalau daripada syurga. Cuma kat sana ada perbahasan. Adakah syurga yang Allah sebutkan, yang Allah letak Nabi Adam AS yang diceritakan dalam Quran ini, maksudnya adakah syurga yang memang syurga telah Allah ciptakan itu? Bila Allah kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri kamu ini di dalam al-jannah. Adakah itu syurga-syurga hakiki yang kita semua akan, insya-Allah orang beriman akan pergi ke sana nanti bila dah mati di hari kiamat nanti? Ataupun al-jannah itu ada maksud yang lain? Jumhur ulama dia kata bahawa itu adalah syurga lah yang berada di atas langit sana, syurga ataupun jannatul ma'wa. Sebab huruf alif dan lam dalam perkataan dalam firman tadi al-jannah tadi menunjukkan tentang maksud umum. Maksud umum. Yang maksud yang kita boleh fahami bahawa al-jannah itu adalah syurga. Jannatul ma'wa. Tapi ada ulama lain yang berpandangan bahawa syurga yang ditempati oleh Adam alaihissalam bukan syurga yang bersifat abadi.
syurga tu, syurga yang penuh nikmat tu. Sebab apa? Di dalamnya masih terdapat perintah untuk tidak boleh makan daripada pohon tersebut. Kan? Dan kemudian diceritakan bahawa iblis boleh pula masuk ke dalam syurga tu untuk nak hasut Nabi Adam alaihi salam. So itu proof yang mana syurga itu bukan syurga yang jannah. So iblis dah dihalau. Jadi macam mana iblis tu boleh masuk balik ke dalam syurga untuk nak hasut Nabi Adam AS? Syurga ni adalah tempat yang penuh nikmat. Macam mana pula ada pohon larangan? Kebetulan pula just tadi masa saya visit anak murid saya seorang, jumpa dengan Iman Syafiz, seorang anak murid saya yang nakal-nakal clever ni, cerdik juga. Dia tanya, tiba-tiba dia tanya soalan ni. Dia kata, Ustaz, kenapa anak murid kenapa syurga ini ada pokok yang mana Allah tak bagi Nabi Adam makan buah itu daripada syurga tersebut, sedangkan syurga ini adalah tempat yang sepatutnya makanan-makanan dia halalan tayyiban, yang penuh kenikmatan. Kenapa ada benda yang Allah larang Nabi Adam untuk makan? Jadi itu persoalannya. Dan ada orang kerana dia punya soalan ni boleh tahan juga. Jadi ada sebahagian ulama yang mengatakan syurga itu bukan syurga yang kekal abadi itu. Dia bukan syurga tu. Pandangan ini berasal daripada Ubay bin Ka'ab. Ada juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Wahab bin Munabbih. Dan kitab pandangan ini yang telah dipilih oleh Ibnu Qutaybah dalam Kitabul Ma'arif, dan para ulama yang lain juga ada mengatakan bahawa ini bukan syurga Al-Jannah, yang mana syurga yang mana orang-orang beriman akan pergi ke sana setelah hari kiamat kelak. Ada juga pandangan ini dikatakan salah satu pandangan yang disebut di dalam kitab Taurat, ada diisyaratkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Some ulama dalam kitab-kitab tafsir juga adalah menyebut perkara ini. So ada dua pandangan. Satu, majoriti ulama yang mengatakan bahawa syurga tersebut adalah syurga yang kekal abadi itu. Dan yang kedua adalah syurga yang disediakan oleh Allah bagi Adam dan Hawa ini sebagai tempat ujian, bukan syurga yang kekal abadi, tapi di sebuah taman, sebuah tempat yang Allah telah spesifikkan untuk Adam dan Hawa ini duduk di sana. Tetapi pandangan yang kedua ni pun nak terbahagi kepada dua pandangan yang lain, yang mengatakan maksudnya syurga ni bukan syurga yang kekal abadi itulah. Yang pertama, dia kata syurga ini berada di atas langit. Sebab apa syurga ini di atas langit? Buktinya Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa daripada ini. Kan Allah kata, qulna bitu minha jami'a. Allah turun kamu semua. Ihbitu. Ihbit maksudnya turun daripada atas ke bawah. So mesti syurga yang dimaksudkan ini berada di atas. Ada yang kata juga syurga itu sebenarnya berada di bumi, bukan syurga yang kekal abadi itu. Ini yang kata syurga ini adalah tempat khas yang Allah ciptakan untuk Adam AS. Dia kata tempat itu juga sebenarnya berasal di bumi. Memang already from the beginning Allah telah meletakkan tempat itu berada di bumi, dan Hawa dan Adam itu berada di sana. Itu pandangan Ibn Yahya. Dan sebab itu syaitan ataupun iblis tu ada dekat kawasan tu untuk nak menyesatkan. Dan ada pandangan-pandangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi wallahu ta'ala alam, adakah ini syurga yang kekal abadi ataupun tidak. Tetapi apa yang kita pasti dalam cerita ini, iblis pernah bertemu dengan Adam alaihissalam
untuk nak menggoda dan menghasut. Pandangan ini semua masih boleh dibahaskan dan dibahaskan oleh sebahagian mufassirun, sebab boleh jadi juga al-jannah itu merujuk kepada taman. Macam mana an-nar boleh jadi an-nar tu boleh bermaksud dia neraka, boleh jadi juga bermaksud api. Jadi ada orang terjemah kisah Nabi Ibrahim, wa ulqiya finnar, yang mana Nabi Ibrahim ni dicampak dalam api, tapi di pergi terjemahan Ibrahim itu dicampak ke dalam neraka. So, salah lah, walaupun nar tu boleh membawa maksud api dan membawa maksud neraka, tetapi konteks cerita tersebut tidak tepat lah untuk nak kata neraka. Macam mana Nabi Ibrahim ni dicampak ke dalam neraka pula. Jadi kemudian Nabi Adam AS bila mana diturunkan ke bumi, maka bermulalah ujian yang telah Allah berikan kepada kita semua manusia, yang kita tak dapat nak elakkan, dan itulah sifat manusia yang akan diuji. So daripada beberapa pengajaran yang dapat dipetik daripada kisah Nabi Adam AS ini, dalam setiap hikmah, dalam setiap perintah ataupun larangan Allah Azza wa Jal itu ada hikmah-hikmah. Yang mana ada sebahagiannya kita tahu, ada sebahagiannya yang tidak. Sebagaimana kalau kita tengok apa yang telah dialami oleh para malaikat ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan manusia, keturunan Adam yang akan menjadi khalifah di bumi ini. Walaupun malaikat ketika itu tertanya-tanya kenapa Allah nak ciptakan mereka, tetapi di setiap apa yang Allah telah tetapkan itu ada hikmahnya. Begitu juga kita. Mungkin ada takdir dalam kehidupan kita yang kita tertanya-tanya, kenapa Allah timpakan ujian ini kepada kita? Kenapa Allah tidak timpakan kepada orang lain? Sedangkan kita rasa kita adalah orang yang baik. Tetapi kita tak tahu di sana ada hikmah yang mana Allah lebih mengetahui apa yang kita tak tahu. Kita tak nampak lagi apa yang Allah nak sediakan kepada kita, bagi ganjaran bagi orang-orang yang bersabar umpamanya. Hari ini kita tak boleh accept bila Allah kata wabasyiris sabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar mengharungi ujian-ujian Allah ini. Kita akan rasa macam ujian yang Allah timpa kepada kita ni, ini adalah musibah yang paling besar. But inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata aku ketahui apa yang kamu tak tahu. Bila Allah kata Allah akan berikan kepada kita kegembiraan kepada orang yang bersabar, kita tak nampak sebenarnya apa yang telah Allah sediakan kepada kita seandainya kita boleh mengharungi ujian ini. Kita mengukur tentang kenikmatan, kesengsaraan, semua dengan apa yang kita lalui dan apa yang kita lihat di bumi ini. Akal kita, pengetahuan kita tak mampu mencapai apa yang ada di sebalik alam ghaib di sana. Nikmat yang Allah nak ciptakan, ya Allah telah sediakan syurga itu yang kita tak boleh imagine, yang kita tak pernah lihat, yang kita tak pernah dengar. Adakah kita nampak segala ganjaran tersebut sekiranya kita bersabar dan sekiranya kita konsisten nak patuh dengan perintah Allah? Kita tak nampak. Jadi kita kena yakin setiap apa yang berlaku itu insya-Allah ada hikmah. Orang yang beriman pasti akan dapat kebaikan, pasti. Yang lebih kebaikan yang lebih utama adalah di akhirat lah. Kemudian antara pengajaran yang kita boleh ambil, walaupun manusia ini telah dikurniakan kecerdasan untuk berfikir, kekuatan fizikal, dia juga tetap ada beberapa kelemahan pada diri dia. Manusia ni ada sifat lalai, ada sifat lupa. Nabi Adam alaihissalam, Allah kurniakan kepada Adam ni segala macam kepandaian. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Aku telah mengajar kepada Adam ni segala benda. You are already a very brilliant man. You know many things. Dengan tahap segala kepandaian itu juga, kamu tak boleh nak digest, kamu tak boleh nak tepis hasutan iblis.
Walhal Allah dah bagi clearly jangan dekat dengan pokok ini. Ingat, iblis adalah musuh kamu yang sangat-sangat nyata. Peringatan is clear, kepandaian ada, tetapi sifat manusia yang mesti akan ada kelemahan. Maka juga tergoda dengan hasutan iblis sehingga termakan apa yang telah Allah jelas-jelas larang kepada Adam alaihi salam. Yang kita kata manusia yang sempurna, yang dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga. Adam tetap tak dapat menghindarkan daripada sifat-sifat manusia yang lemah tu. Terlupa, terlalai dengan perintah Allah, terperangkap dengan tipu daya iblis. Apatah lagi kita manusia. Kita manusia, jangan kita rasa bila kita ni sudah pandai. Ini apa yang ramai orang, bila dia rasa dia sudah pandai, dia rasa boleh mengingkari Allah. Sampai dia rasa macam dia lebih baik. Akal dia tak boleh nak accept risalah-risalah yang ada di dalam agama. Akal manusia sampai buat mereka ni kufur. Allah kurniakan akal kepada manusia ni supaya manusia fikir dan dapat menggunakan akal tu untuk nak isbatkan tentang kewujudan Allah. Untuk nak mendalami risalah-risalah, mesej yang Allah telah kurniakan kepada bashar. But some people cannot use it. Tetapi mereka merasakan manusia yang waras, manusia yang bijak akan tahu bahawa Allah itu tidak wujud. Akan menganggap bahawa agama ini semua sama. Itu manusia. So jangan merasakan diri kita ini sudah pandai. Dan akal manusia ni hakikatnya banyak kelemahan. Kita juga banyak kelemahan. Kita hanya tahu apa yang kita tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu, yang kita tak boleh nak hadam. Ajib. Subhanallah. So, always beri ruang kepada diri kita untuk nak memperbaiki diri kita. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, kesilapan yang kita lakukan, always bertaubat kepada Allah sebagaimana taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam mengajar kepada kita, walaupun kita terlanjur untuk nak melakukan satu maksiat, kita buat dosa, tapi jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah, daripada keampunan Allah. Asalkan kita sedar dan kita bertaubat kembali. Taubat daripada kalimah taba, di makna anaba wa raja', iaitu kita kembali dan pulang. Maka pengampunan Allah, rahmat Allah akan memaafkan kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, kecuali syirik. Allah pasti akan terima. Sebab tu whenever we did a mistake, astaghfirullah, 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 taubat. Kalau kita ada lakukan dosa-dosa besar atau banyak melakukan dosa-dosa kecil yang kita ambil leka, ingat taubat, taubat. Walaupun after that maybe kita tergelincir balik, kita terlanjur balik, jangan stop. Jangan kita putus asa dan kita tak mau dah untuk nak dah rasa macam, ya Allah, aku buat berulang kali, adakah masihkah lagi aku diampun? Dalam hadis Nabi bagi tahu, hamba aku melakukan kesalahan kepada aku, tetapi dia tahu bahawa di sana ada Tuhan yang mengampunkannya, maka dia diminta ampun dan aku ampunkan. Kemudian dia berdosa kembali. Dia minta balik ampun, dia tahu bahawa di sana ada Tuhan yang akan mengampunkan, maka Allah ampunkan berkali-kali, sampai 3 kali. Kali keempat Allah kata, i'malu ma syi'tum fa innaka maghfur. Buatlah apa sahaja kerana kamu diampunkan. Selagi mana, maksudnya selagi mana kita diberi taufik untuk nak bertaubat dan kembali kepada Allah, sedar kesalahan kita, bersangka baik kepada Allah. But remember, jangan ambil mudah tentang dosa. But whenever kita terlanjur, kita lalai, kita leka, sentiasa kembali kepada Allah. Pengajaran yang keempat, jangan sesekali kita ada sifat angkuh dan sombong. Whoever we are, walau sepandai mana pun kita,
walau sekaya mana pun kita, walau setinggi mana pun jawatan kita, walau senikmat mana pun, apa-apa sahaja yang kita rasa kita ada lebih baik from other person, remember, jangan merasakan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, sebab itu pasti akan membawa kita kerugian dan kebinasaan. Tengok iblis yang akhirnya terpaksa dilucutkan daripada singgasana dia, daripada kedudukan dia sebagai kita kata someone yang very berkedudukan, daripada kalangan malaikat. Walaupun di sana ada riwayat mengatakan bahawa iblis bukan daripada kalangan malaikat. Iblis bukan daripada kalangan malaikat, tetapi dia dilantik, diberikan peranan yang tinggi dalam kalangan para malaikat. So iblis ni diciptakan daripada nar, sedangkan malaikat diciptakan daripada nur. Dia ada beza antara nar dan nur. Tetapi kerana kesombongan itu, dia telah mendapat kutukan dan laknat sampai ke hari kiamat. Sifat sombong ni, dia akan buatkan kita sesat selama-lamanya, because we cannot accept people, we cannot accept the others. Orang kritik kita, orang condemn kita, orang tegur kita, kau ingat dia ni baik ke? Kita tak mau terima, sedangkan mungkin teguran itu baik. Dan sifat sombong ni akan buatkan kita macam meremehkan orang lain. Sebab tu Nabi beritahu, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat al-kibr ini menutup kebenaran dan memperlekehkan orang lain. Alah, dia ni sabar, dia ni apalah. Sebab kita rasa kita baik. Dia ni begini, dia ni begitu, dia ni sembang je mana, tapi dia tak tu. Kita rasa we are better than them. So this is satu feeling yang dangerous. Whenever kita feel macam tu, astaghfirullah. Manusia jangan lupa diuji dengan kelebihan, bukan dengan kekurangan saja. Ramai orang ingat bila kita diuji ni only bila kita tak ada ilmu, bila kita tak ada harta, bila kita anything yang tak ada kehilangan. Tapi kita lupa ujian yang lebih berat adalah bila kita memiliki dan kita tak sedar kita sedang diuji. Itu ujian yang wal'iyadzubillah, kita mohon supaya Allah hindarkan daripada kita. Kita tak merasakan ujian di sebalik apa yang kita miliki. Ingat, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW beritahu, kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah. La tazu'alu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. 4 perkara yang akan diuji tentang ilmu kita, apa yang kita amalkan. So orang macam, kalau kata saya yang ada belajar pasal agama ni, this is something yang very dangerous for me. Saya jangan rasa macam, I'm lucky because I have knowledge. No, sebenarnya itulah yang kita risaukan. Kita tahu all this thing, kita ajarkan all this kind of ilm, tetapi adakah kita amalkan? Allah akan tanya saya. This is something very scary for me. Something I'm not proud about. Sebab I know this is satu amanah, satu benda yang besar kepada diri sendiri. Itu satu. Allah akan tanya harta kita, daripada mana kita dapat, ke mana kita spend. So ini menjadi ujian kepada orang yang berharta. Setiap sen dia akan disaring. Masuk ni macam mana? Syubhat ke, haram ke, halal ke? Lepas tu di-spend pula. Di-spend ni macam mana? Is it good thing, bad thing? Adakah ada spend yang boleh cover balik apa yang dia tersilap spend? Adakah ada unsur-unsur menzalimi orang lain? Ada unsur-unsur pembaziran? Ada unsur-unsur kesombongan? Itu Allah akan check. So orang yang berharta, orang yang berilmu, oh man, ini dia punya hisab dia akan jadi sangat tinggi. Jadi ini semua kita kena learn, always be humble. Nabi SAW beritahu, mazadallahu, Nabi SAW beritahu, Allah tidak mengangkat melainkan orang yang tawadhu' ini darjatnya, melainkan kemuliaan. So always be humble. Whoever we are, orang akan suka, Allah juga akan suka. Okey, kemudian Nabi Adam alaihissalam dikurniakan
Habil dan Qabil. Ni kisah yang kita sebut ni ada dalam Al-Quran. Hawa melahirkan kembar dua pasang. Qabil ada adik perempuan, riwayat ada yang kata nama dia Iqlimah, dan kemudian Habil ada kembar dia perempuan yang dikenali sebagai Lubuda. So of course dia orang happy. Sebenarnya ramai lagi lah, bukan sekadar Qabil dan Habil, tapi ini salah satu daripada anak-anak Nabi Adam AS. Ada dalam hadis beritahu antara nama anak Nabi Adam nama Nabi Syed. Ada juga riwayat lain menyebut tentang patung-patung yang mana disyirikkan oleh manusia kemudian harinya juga, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada juga riwayat yang menyebut bahawa itulah antara nama anak Nabi Adam AS. Pada permulaan awal kita tak diberitakan tentang umur Nabi Adam AS. We don't know how long their life is. Tapi kita tahu bahawa Nabi bagi tahu saiz Nabi Adam ni 60 hasta, tinggi gila. So kalau kata dia tinggi, adakah dia hidup longer daripada apa kebiasaan manusia pada hari ini? Wallahu ta'ala alam. Tetapi Adam sendiri memiliki anak yang ramai. Peringkat awal untuk nak meramaikan manusia, lebih lagi Allah anak dia tu akan kembar. So Qabil ada kembar perempuan dia, Habil pun ada kembar perempuan dia. Kalau kita nak ingat bahawa kisah ini ada di dalam ayat Al-Quran, Allah cerita juz 6, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Kan Allah, macam mana ayat ni Allah kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udz zalimin. Ini kisah yang Habil dan Qabil di dalam Al-Quran, tentang macam mana Allah uji Qabil dan Habil. Akhirnya berlaku satu peristiwa pembunuhan yang pertama dalam sejarah. Bila mana diorang ni sama-sama berusaha, salah seorang usaha dalam pertanian, salah seorang usaha dalam binatang, perenternakan. Jadi akhirnya Allah perintahkan kepada Qabil untuk mengkahwini adik kepada Habil yang kurang cantik. Habil pula diperintahkan Allah untuk berkahwin dengan adik kembar Qabil yang lebih cantik. Itu telah membangkitkan ketidakpuashatian Qabil, sebab dia biarlah kembar dia sendiri yang itu lebih cantik, dia tak maulah kembar Habil. So sifat tu boleh ditengok macam mana Qabil ini bersikap rebellious, dan sampailah kepada satu hari Allah uji dia. Tentang nak putuskanlah siapa yang akan berkahwin dengan si perempuan tersebut. Jadi masing-masing dia kena serahkan korban yang telah diperintahkan oleh Allah. Siapa daripada korban yang diterima oleh Allah, maka dia berhak untuk nak menentukan juruh pilihan dia. Jadi diorang pun terima, accept the solution, the offer. Maka Habil pun keluar bawa seekor kambing yang paling gemuk, yang paling disayang among all the kambing yang dipelihara. Qabil pula yang mengusahakan pertanian, dibawa tanaman dia yang tak berapa nice, yang agak rosak. Dia ambil, alah, sifat manusia, ada yang nak bagi yang terbaik, ada yang nak bagi yang paling tak baik. Yang ada orang dia nak bagi benda yang paling disayang, yang dipakai. Ada orang dia hanya nak bagi benda yang dia dah tak pakai, benda yang mungkin dah koyak, benda yang mungkin dah lama dah. Itu depend on manusia punya takwa. Habil want to give the best, yang dia paling sayang. Qabil tak mau bagi yang dia paling sayang, yang sayang disimpan, yang dia tak sayang tu dibagi. Jadi of course Allah terima korban Habil yang lebih ikhlas dan lebih bertakwa. Maka Habil telah dikahwinkan dengan adik Qabil tersebut. So ini telah menyebabkan Qabil ni berasa tak puas hati, dia berasa marah dan dendam kepada Habil. Satu hari masa ayah mereka Nabi Adam ni keluar daripada rumah, dia amanahkan kepada Qabil yang lebih besar, lebih tua, untuk nak jaga rumah. Take care of your brothers, take care of the house. Maka masa itulah syaitan pun bisik kepada dia.
supaya untuk nak lepaskan geram kepada Habil. Dan sampailah dia kata, la aqtulannak, I gonna kill you. Now is the opportunity for me to kill you. Maka Habil pun kata, apa salah aku? Kan, apa salah aku sampai kau nak bunuh aku? Jadi Qabil ni rasa tertekan. Dia kata, because of Allah terima korban kau, tetapi korban aku tak diterima. Kau kahwin dengan adik aku yang cantik molek, aku pula dapat kahwin dengan adik kau yang buruk ni, yang tak ada taste ni, tak ada style ni. Habil kata, why aku perlu dipersalahkan? Allah terima korban aku. Kan, bukankah Allah juga memerintah kau buat benda yang serupa, tetapi engkau memberikan sesuatu yang tidak baik, engkau mengikut hawa nafsu engkau. So macam mana pun Habil pesan kepada Qabil ketika itu, Qabil tak mau dengar, dan Qabil ambil keputusan untuk nak membunuh Habil. So akhirnya Habil pun masa dia tidur, maka Qabil datang untuk nak bunuh saudara kandungnya itu sendiri. Inilah pembunuhan yang pertama berlaku dalam sejarah manusia. So after that, Qabil dia berasa gelisah, dia rasa bingung. Bila ni tak pernah jadi, benda tak pernah happen. Alamak, macam mana dia nak mati? Alamak, dia mati pula. Dah tak bergerak sudah. Macam mana nak buat? So makin lama, jenazah kan makin membusuk. Munda mandi Qabil, bawa jenazah adik dia, sampailah dia tengok masa tu ada burung tengah terbang-terbang nak makanlah jenazah adik dia Habil yang sudah semakin busuk ni. So masa itulah Allah ni dia tak rela lah membiarkan jenazah hamba yang saleh ini tersia-sia sedemikian rupa. Maka ditunjukkan kepada Qabil seekor burung gagak yang digali tanah dengan kaki dan paruh dia. Masa itulah gagak itu pun tanam dia punya kawanan yang lain, gagak yang lain ke dalam lubang yang gagak tu dah gali. Sampailah Qabil tengok tu, dia terfikir sejenak, dia kata, alangkah bodohnya aku. Patutnya aku ikut je cara gagak tu untuk nak kuburkan saudara aku. So masa Nabi Adam kembali, dia tak nampak ada Habil daripada kalangan anak-anak. Dia tanya, mana Habil kita? I haven't seen him. Maka Qabil kata, aku tak tahu. Aku tak tahu dia pergi mana. Aku bukan hamba Qabil yang nak pergi ikut dia ke mana dia pergi. So tengok daripada sikap angkuh daripada Qabil itu, Adam merasakan bahawa sesuatu telah terjadi kepada puteranya Habil yang saleh itu. Dan akhirnya memang terbukti bahawa Habil telah mati dibunuh. Adam sangat kesalah dengan perbuatan anaknya Qabil yang kejam dan ganas tu, tanpa memikirkan perasaan persaudaraan, ikatan darah dan ikut hawa nafsu semata-mata. Adam pun pasrah kepada Allah Azza wa Jal, terima kehendak ketentuan dia. Jadi Allah ceritakan tentang kisah Qabil ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai ayat 32 yang menceritakan apa yang telah kita kisahkan sebelum tadi. Dan pengajaran apa yang kita boleh ambil daripada kisah ini pertama sekali, sebarang amalan yang kita nak lakukan kepada Allah Azza wa Jal perlulah dilakukan dengan ikhlas. Jangan ada unsur-unsur syirik, jangan ada unsur riak, takabur. Dan yang akan mengukurkan kualiti pemberian kita adalah kualiti barangan tersebut di sisi diri kita. Kalau kita lebih sayang benda tu, kita sanggup beri kepada orang yang sepatutnya, maka itulah yang lebih baik. Tetapi kalau kita hanya berikan apa yang sudah tidak begitu mendapat tempat dalam hati kita, ini barang-barang lama, ini barang-barang yang kita pun dah tak apa sayang, so definitely keikhlasan itu, quality of pemberian kita itu, korban kita itu akan lebih rendah. So the best is apa yang Allah kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. You tak akan mencapai satu darjat yang paling tinggi unless you can give something you love, bukan something you don't love. Sama orang dia hanya bagi apa yang dia dah tak suka, benda-benda lama yang cantik, yang comel-comel, yang mahal, yang power ni semua dia simpan dulu. Sampailah benda tu dah buruk, dia dah tak sayang, nanti baru dia bagi balik. Kemudian
dalam kisah ini Allah juga mengajar kita tata cara pengebumian jenazah yang terbaik bagi manusia, which is mengkuburkan manusia itulah di atas tanah. Allah kata dalam Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. So Allah telah muliakan anak Adam ini, maka kita ni dalam interaksi dengan manusia, interaksilah dengan penuh penghormatan. Please respect each other, raikan manusia ni sebagai satu makhluk yang Allah muliakan kepada kita. Jangan kita menzalimi antara sesama kita. Maka alhamdulillah, saya ingat sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam AS. Dan kita kena ingat ada kisah-kisah para Nabi yang mana diperincikan oleh Allah, ada juga kisah yang tidak begitu diperincikan oleh Allah. Sebahagian daripada perincian itu diambil daripada sumber-sumber lain. Dalam Israiliyat, ada juga diceritakan dalam beberapa kitab Samawi yang lepas, ada juga diceritakan oleh para mufassirin dalam kitab-kitab tafsir mereka. Jadi alhamdulillah, kita berhenti dulu untuk pengisian kita pada malam ini. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Dan insyaAllah bila mana sampai ke kisah para nabi yang panjang dan meluas, yang itu kita akan perincikan lebih baik, lebih detail. Ada kisah-kisah sebahagian daripada Quran dan sebahagian hadis. Baik, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.